130 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 11,672. Sementara 7 kluster baharu dikesan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 38 tambahan kes-kes baru kepada 12 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 7 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 53 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah kluster kediaman, di mana 3 daripadanya iaitu kluster Strato Staff House, kluster Sumayanur Sendirian Berhad dan kluster Malstar Enterprise adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 3274, kluster 4440, kluster 4917. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif ialah 170 kluster. Selain itu, terdapat 1 kes input yang merupakan seorang pemandu lori pengangkutan ataupun transporter yang membuat perjalanan ulang-alik dari Limbang Sarawak ke Brunei pada 20 Oktober 2021. Sebagaimana peraturan yang berkuat kuasa pada masa ini, mereka adalah dikehendaki untuk menjalani ujian surveillance setiap 2 minggu. Dalam pada itu, terdapat 38 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 217 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 9,091 kes. Manakala jumlah kes aktif adalah sebanyak 2,501 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 18 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,683 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 465,058 ujian. Pada sidang media tersebut, Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 21 Oktober 2021, sebanyak 3,562 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, sebanyak 346,829 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 80.7% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 240,978 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 56% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 8 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun, di mana 6 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Pasukan polis di Raja Brunei bersama agensi-agensi penguatkuasa yang berkenaan terus meningkatkan pemantauan semasa operasi pulih yang dijalankan semalam. Menerusi operasi tersebut, sebanyak 8 kesalahan dicatatkan di daerah Brunei dan Muara. Orang ramai dinasihatkan agar terus mematuhi arahan dan saranan pihak kerajaan bagi mengelak daripada tindakan yang lebih tegas terhadap individu-individu yang sengaja mengabaikan perintah di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204.
Kementerian Kesihatan menerusi perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 meneruskan lagi perkhidmatan vaksinasi COVID-19 bergerak di Pusat Kesihatan Pengira Anak Puteri Hajar Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Kampung Sungai Asam hari ini khusus bagi penduduk di Kampung Air dan kawasan sekitarnya. 150 orang penduduk Kampung Air dan sekitarnya menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui perkhidmatan berkenaan. Perkhidmatan tersebut merupakan antara usaha kerajaan bagi memudahkan para penduduk di kawasan berkenaan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Kalau yang belum bervaksinasi itu untuk dapat hadir beramai-ramai lah. Jadinya ini membantu untuk Kementerian Kesihatan mencapai target Kementerian Kesihatan itu mencapai 80% penduduk yang divaksinasi. Dengan adanya vaksin bergerakan ini, alhamdulillah jelah syukur. Lagipun kami yang dah berkereta ini nyerang kesenangan kami jelah. Syukur ke bawah dulu membagi kami kemudahan yang seperti kami yang ada kenderaan. Sementara itu, perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan diteruskan lagi Ahad ini bermula pukul 9 pagi sehingga 2.30 petang. Para penduduk Kampung Air dan sekitarnya yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 boleh datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan atau pasport serta kad atau nombor beruhim. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB mengadakan ceramah khas secara dalam talian bersempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas bertajuk Rasulullah Kekasih Allah, Kekasihku Dunia Akhirat dianjurkan oleh Jabatan Agama ABDB. Menyertai acara ini yang berhormat Pendatu Lala Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis bermula dengan bacaan Saidul Istighfar, selawat Badriyah dan disusuli dengan dikir marhaban. Jemaah Menteri Mesyuarat Peringkat Menteri ASEAN ke-16 mengenai alam sekitar AMME 16 dan persidangan ke-16 ahli-ahli parti kepada Perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan COP16 AATHP mengambil maklum mengenai pencapaian dan kemajuan dari sudut perlindungan alam sekitar di peringkat serantau. Diadakan di Indonesia secara maya selama 2 hari bermula kemarin, para menteri juga memaklumkan kerjasama terhadap beberapa isu alam sekitar, khususnya tindakan-tindakan dan inisiatif-inisiatif yang diambil ke atas kelestarian alam sekitar di rantau ini. Mewakili negara Brunei Darussalam menyertai mesyuarat tersebut yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. AMME 16 secara dasarnya menyokong inisiatif pengerusi ASEAN 2021 mengenai penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN di negara Brunei Darussalam dan tindakan iklim belia ASEAN atau ASEAN UCAN. Mengenai peningkatan tahap serpihan laut di perairan yang semakin meningkat, jemaah menteri menegaskan perlunya ASEAN lebih komited dalam melaksanakan ASEAN Framework of Action on Marine Debris di bawah payung Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region. Pada persidangan COP16 AATHP, mesyuarat menyuarakan kebimbangan mengenai kejadian jerebu yang telah melanda beberapa negara ASEAN sejak 2 tahun kebelakangan. Juga dipersetujui usaha memperkuatkan lagi kewaspadaan dan tindakan diambil dalam pencegahan segera mencegah kebakaran bagi mengurangkan kebakaran tanah dan hutan, seterusnya jerebu rentas sempadan semasa musim cuaca kering dan semasa pandemik ini. Mesyuarat dihadiri oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab ke atas alam sekitar ASEAN dan Setiausaha Agung ASEAN. Ketika era digital semakin berkembang, semua negara menghadapi cabaran bagi melengkapkan penduduk dan tenaga kerjanya dengan kemahiran yang berkaitan untuk berkembang maju. Ia sangat penting untuk melengkapi pelajar dan graduan
dalam bidang yang mendapat permintaan, antaranya keselamatan cyber, jurutera data dan kecerdasan buatan. Walau bagaimanapun, terdapat keperluan penting untuk mengemaskini tenaga kerja yang ada pada masa ini. Berucap semasa bengkel program Data Analytics, Project Harnessing Impact with Resilient Employability Digitally Hired, Projek Legacy Brunei Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN yang diadakan secara maya kemarin, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi berkata, peningkatan kemahiran dan memahirkan semula tenaga kerja tempatan juga penting, terutama dalam jangka pendek dan sederhana, ketika robot dan otomasi menggantikan pekerja manual dan kerjaya dan industri baharu muncul hasil daripada digitalisasi. Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof menambah bagi pembangunan tenaga manusia dan bakat. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi berharap dapat menambah tenaga kerja dalam sektor ICT dan bilangan profesional ICT serta meningkatkan kadar celik digital tenaga kerja am untuk menyahut cabaran ekonomi digital. Sementara itu, Yang Berhormat Dayang Siti Rozaimah Rianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN pula menekankan kepentingan perniagaan dan kerajaan untuk bekerjasama dalam memastikan pihak berkaitan mengambil langkah-langkah yang perlu ke arah mewujudkan tenaga kerja yang lengkap dengan kemahiran. Juga menyertai sidang Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruh Jaya Tinggi Britain ke negara Brunei Darussalam. Tujuan utama bengkel diadakan adalah untuk memberikan kefahaman mengenai standard profesional, keperluan kompetensi dan peluang kemahiran berlandaskan permintaan majikan mengenai analitis data. 30 wanita tempatan terpilih untuk menyertai kohort pertama Akademi bagi Pengusaha Wanita atau Academy for Women Entrepreneurs AWE yang akan diadakan di negara ini. Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam dan Darussalam Enterprise Day ketika menyatakan program latihan dan pemerhatian selama 6 bulan itu bertujuan membantu para pengusaha wanita memulakan dan mengembangkan perniagaan. Majlis pelancarannya diadakan secara maya. Antara yang menyertai Puan Emily Fleckner, Charge d'Affaires Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam dan Ketua Pegawai Eksekutif DARE, Javid Ahmad. Kohort mewakili pelbagai kumpulan wanita di negara ini yang berminat dalam perniagaan makanan dan minuman, reka bentuk grafik, fashion, latihan pendidikan dan perkhidmatan maklumat. Para peserta akan dibimbing oleh para fasilitator dan mentor melalui program dalam talian digelar Dream Builder. Beroperasi di lebih 50 buah negara di seluruh dunia, program termasuk kursus mengenai pemasaran, reka bentuk produk, generasi jualan, kira-kira dan pengurusan ke arah melengkapkan wanita dengan alat-alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perniagaan sendiri, meraih modal dan menjana pelan perniagaan. Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN ABIS 2021 yang akan diadakan secara maya Isnin ini 25 Oktober 2021 bakal memfokuskan pelbagai isu penting bagi pembangunan ekonomi ASEAN dalam konteks perdagangan global masa kini, antaranya ASEAN Digital. Dalam temu bual melalui aplikasi Zoom, moderator perbincangan Steve Lai, seorang penyampai berita bagi Channel News Asia, mengongsikan bahawa sesi perbincangan akan memfokuskan tentang bagaimana kepesatan digital mengubah kehidupan orang ramai. Tujuan perbincangan juga adalah untuk memahami cabaran dan peluang dalam memajukan ASEAN Digital. So one of Brunei's three, if you like, strategic thrusts as chair of the ASEAN 2021 is digitalization along with recovery and sustainability. So it's very appropriate for the business sector to discuss how digitalization is sort of impacting the region and indeed helping recovery and sustainability. I'm looking forward to asking the panel how digitalization can help sustainability and inclusiveness. Kaedah pembelajaran secara dalam talian ketika ini sememangnya merupakan satu keperluan dengan penutupan semua sekolah dan institusi pengajian
bagi membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Penggunaannya dan pembelajaran secara maya bertujuan bagi memastikan sesi pengajaran dapat terus berjalan. Norma baharu tersebut turut memerlukan peranan guru atau tenaga pengajar untuk menghidupkan suasana pengajaran dan pembelajaran kepada para pelajar secara maya. Bagi salah seorang tenaga pengajar di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiraan Anak Hajah Saleha, membuat satu keunikan kepada para pelajarnya dengan membawa suasana sekolah ke rumah. Apakah perbezaan? Alhamdulillah, selama pembelajaran secara dalam talian dilaksanakan, mungkin sahaja melalui pemakaian uniform bagi pelajar semasa pembelajaran secara dalam talian dapat mengubati kerinduan mereka, kerinduan semasa belajar seperti biasa di sekolah. InsyaAllah, melalui pemakaian uniform ketika pembelajaran secara dalam talian, para pelajar akan lebih sedar akan peranan dan tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar sepanjang pembelajaran secara dalam talian dilaksanakan di rumah. Semoga apa yang dilaksanakan serba sedikit dapat menyumbang kepada peningkatan pendidikan di negara ini. Surau Maktab Teknik Sultan Safur Rijal petang tadi mengadakan ceramah sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara dalam talian. Ceramah disertai oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Haliwal Masjid, dengan tajuk Rasulullah Kekasih Allah, Kekasihku Dunia Akhirat. Ceramah disampaikan oleh Awang Nasir Superi, pegawai agama dari Pusat Dakwah Islamiah, antara yang turut serta ahli jawatan kuasa takmir surau berkenaan dan orang ramai. Kementerian Hak Ehwal Agama mengadakan malam munajat pada setiap hari Sabtu, malam Ahad secara maya yang boleh disertai oleh orang ramai dari kediaman masing-masing. Penganjurannya adalah sebagai salah satu usaha bersama membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini dengan mengajak orang ramai untuk sama-sama mempertingkatkan amalan selain amalan kebiasaan yang lazim. Orang ramai yang berhasrat untuk menyertai malam munajat bolehlah menekan pautan yang tertera atau mengikuti secara langsung melalui Instagram @pdi_kheu. Malam munajat akan diteruskan esok 17 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan 23 Oktober 2021 bermula pukul 6.30 petang. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Haliwal Agama kemarin mengadakan program keagamaan senegara Persekolahan Arab dan Agama secara maya serentak seluruh negara dengan 2 sesi. Program diisi dengan membaca surah Yasin, membaca doa memohon perlindungan daripada wabak COVID-19 dan doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Antara sekolah-sekolah yang mengadakannya, Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasan Al-Bolkiah, Sekolah Arab Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katuk, Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Masna, Sekolah Ugama Penapar Daerah Tutong, Sekolah Ugama Saidina Ali Daerah Plaid dan Sekolah Ugama Batu Apoy Daerah Tempurung. Tiga individu dikenakan denda kompan atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30/12-1 pada 18 Oktober 2021 dan 20 Oktober 2021. Semasa pemantauan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, individu-individu berkenaan didapati membuang kotak-kotak sampah dan melonggokkan pasir dari bahan binaan di tempat awam sekitar kawasan belakang premis perniagaan Kampung Kiarong dan Kiulap.
Rogelio Rendaji Dangutan, warga negara Filipina, dikenakan denda kompaun RM100 kerana membuang kotak-kotak sampah di kawasan belakang bangunan perniagaan Kampung Kulap, Bandar Seri Begawan. Sementara itu, Ahmad Ashraf bin Haji Abdul Aziz, warga negara tempatan, dan Saran Khasan Sangat, warga negara Indonesia, masing-masing dikenakan denda kompaun RM300 setelah mengaku melonggokkan, meletak dan menggugurkan pasir dan bahan binaan di tempat laluan awam belakang salah sebuah bangunan perniagaan Kampung Kulap dan Kampung Kiarong. Penutupan sementara separuh jalan secara berperingkat di Jalan Batang Duri daerah Tempurung berdekatan Simpang 242 akan dilaksanakan bermula esok 23 Oktober 2021 selama sebulan dari pukul 8 pagi hingga 5.30 petang. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menjelaskan penutupan tersebut adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan kalbat crossing yang rosak di jalan berkenaan dapat dilaksanakan. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan. Sebarang aduan hubungi talian Darussalam 123 atau menerusi live chat 8333 123 atau email ke pro@pwd.gov.bn.